Akhirnya kami dah sampai lokasi. Perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam lebih. Hasil perbincangan dengan owner tempat ni, dia bersetuju untuk benarkan kami berkemah di sini. Ni sebenarnya plan last minute tau. Plan B itu adalah Encik Edmund. Sini tapak kemah kami. Kami akan buat di sini. Ni pondok, ada pilih air. Senanglah sikit. Okay. Sekarang nak set up kemah dulu. Macam ni rupanya. Fly sheet ni aku letak extra in case kalau hujan, so tempias tu taklah masuk dalam. Semua benda dah settle. Ni bidon. Oh lo, bidon ni abang pada Leko. Leko ni lain selalu aku bawa. Ni kali ni bawa abang di sini. Ni set up dalam ni. Luas guys. Simple je. Lepas tu bangku ni extra tau. Kita minta dari owner bagi kita pakai. So untuk letak barang lah, tempat lepak kami kat sini semua dah set up. Makanan tu dah dibersihkan. Lepas tu sayur pun dah cuci. Sekarang tengah buat unggun api untuk kita BBQ nantilah. Menu untuk malam ni nanti aku cerita. Menu kami pada malam ini ialah sardin bakar dengan sausage bakar. Masukkan bawang merah, kacau-kacau. Ni sayur ni. Kemudian kita masukkan air sedikit. Kita tambah air tadi, fungsinya untuk melembutkan sayur ni. Sebab tadi kalau kita tak letak air tu, dia akan keras tau. Macam sekarang ni kita dah nampak dah lembut. Saya tak ada letak garam, tak ada letak lada, tak ada letak apa semua. Tapi memang masin ni dah cukup. Pedas pun memang over, tapi memang suka makanan pedas. Kalau dah menu ikan bakar tu, memang tak salah kalau tak buat sambal. So untuk sambal kali ni kita buat simple je. Sambal kicap, cili, bawang merah sikit, lepas tu limau nipis dan guna kicap pekat lah. Kita tenyeh-tenyeh dia supaya rasa masam, rasa pedas tu, rasa bawang sekata. Untuk malam ni aku akan buat air sirap limau dengan asam boy. 4 biji limau. Lepas tu kita guna asam boy warna putih. Aku guna brand ni lah. And then air sirap kena guna yang Perisa Grenadine lah. Macam aku guna brand Sun Valley. Masukkan limau, tomboy putih tu. Korang nak letak berapa banyak pun boleh. Air sirap Grenadine. Yang ni korang agak-agak lah banyak mana. Letak sikit dulu pun tak apa. Lepas tu rasa kalau tak cukup tambah. Masukkan es cube. Air mineral. Kacau rasa. Sedapnya. Manis, masam. Manis masam lah. Inilah menu makan malam kami. Nasi putih, lepas tu ikan sardin bakar dengan sausage bakar, sambal kicap untuk cicah ikan ni, and then salah satu pucuk baku, masak belacan dengan cili, dan untuk segarkan tekak kita air sirap grenadine campur dengan asam boy putih dan juga limau nipis. Jemput makan guys. Kasi minyangan niya. Camping na. Subi mayu nga to bago eh. Nasa kayo ng yakis na. Lebih pedas kan? Dia subi ingat na. Oh bagus. Menak man mo. Untuk ka dawit. Baka dem to mana? Ay samu tiras pa ati ta. Bago kayun mo. Spray with enough spray. Babu ko. Kayun niya. Pare matigil. Tanda pare matigil.
pakai jam masa pakai ya. Pagi ni macam supply chain ni. Kau ni. Setiap pagi baru je bangun. Sekarang pukul 6.30. Lagi nak tengok tupu kalau ada lah. Kat sini memang sejuk, sangat sejuk. Walaupun tak hujan kan, cuma angin yang sejuk tu datang dari gunung kat belakang ramai orang. Bukan angin dari pantai. Sempatlah tengok matahari terbit kat sana, dah nampak oren-oren dah. Sebenarnya sekarang ni dah petang tau, bukan tengah hari. Kami orang ni lambat masak, bukan apa. Sebab pagi tadi kan dah makan Maggi. Memang masih kenyang lah. So decide untuk makan sebelum pulang. Biasanya aku je masak kan, tapi kali ni aku biarkan kawan. Sekali-kala kita nak juga merasa hasil tangan kawan macam mana. Menu apa yang dia masak, kita akan beritahu lah nanti apa. Sekarang ni dengan tugas masing-masing. Okey geng, hari ni kita pun sudah balik ya guys. Ini tempat kami tadi. Adik lah jambatan ada jauh Adik nyinduk. Betul kami pakai dah. Memang menyinduk apa? Sekarang ni sebenarnya kami dah keluar dari Kueh Romboy Beach Day. Hasil perbincangan bersama kami orang empat, kami orang decide untuk pergi makan ke tempat lain. Tempat lain ni yang ni dekat Sematan memang tak jauh dari Pekan Sematan. Memang nampak indah. Kat sini susah nak cakap, kita nak view lain kan. Tapi yang keburukannya satu je, sampah merata-rata. Tempat free memang tak ada orang jagalah. So kami orang decide makan kat sini, sambil tu layan view. Kat sini aku ada sejarah tersendiri lah. Sebelum ni beberapa tahun yang lepas, aku rasa dah 10 tahun lebih kan, aku pernah camping kat sini. Masa tu tempat ni memang bersih, kurang orang pergi. Tapi sekarang ni tengoklah, dah lain cerita. Menu untuk kali ni yang sepatutnya menu tengah hari jadi menu petang, menu malam lah. Kita ada nasi putih macam biasa. Nasi putih ni kita dah memang dah sukat betul-betul lah. Ada kacang panjang. Kacang panjang masak dengan daging ayam cincang yang lebih dada tu. Lepas tu kita ada sayur hijau dengan ayam masak tempoyak dan ikan sardin bakar semalam tu. Kita tak nak membazir, kita makan, kita dah reheat tadi. So jemput makan lah, sambil tu layan view. Lokasi kali ni aku pilih Kueh Romboy Beach Day. Tempat ni adalah 12 km dari Pekan Sematan. Jarak dalam lebih kurang 18 minit lah macam tu. Lepas tu kalau nak pergi sini memang tak ada papan tanda. So korang kena gunalah Google Map ke, guna Waze ke. And then jalan ke sini bukan jalan utama tau. Dia guna jalan kampung, lepas tu sempit. So korang kena berhati-hati lah. Mula dibina sejak tahun 2017. Tempat ini menawarkan satu rumah panjang dan juga 3 buah rumah semi-D. Bagi rumah kategori semi-D pula, terdapat 2 bilik yang berasingan. Dan setiap bilik mempunyai aircon dan juga bilik air yang tersendiri. Selain dari itu, terdapat juga bangku yang ditempatkan di luar pintu untuk anda duduk sambil menghayati pemandangan. Dan setiap bilik harganya adalah RM150 saja. Untuk rumah panjang pula, disediakan 12 buah bilik. Dan setiap bilik hanya disediakan kipas angin. Selain dari itu, kemudahan yang disediakan rumah panjang ni hanya bangku, diruai
yang seperti korang lihat ni untuk korang lepak. Lepas tu ada ampaian lah untuk korang sidai pakaian. Dan dekat rumah panjang ni juga korang terpaksa kongsi bilik air. Jom kita tengok macam mana rupa bilik air tu. Secara keseluruhan terdapat 4 bilik mandi, 4 bilik tandas dan 2 unit sinki. Seperti yang korang dapat lihat, kesemuanya kelihatan bersih dan kemas. Di sini juga terdapat satu dewan mini dan sesiapa saja boleh guna dewan ni, tak kiralah sama ada untuk datang duduk lepak ataupun untuk buat apa-apa event. Contoh event macam karaoke ke ataupun buat majlis kahwin ke. So korang kena contact lah dengan owner supaya korang tahu berapa perlu bayar. Bagi yang minat camping pula, bayaran sebanyak RM20 dikenakan bagi satu tapak kemah dan juga RM10 untuk seorang sebagai entrance fee. Tapak kemah pula adalah bebas, korang boleh pilih mana saja tempat yang korang nak asalkan masih berada di kawasan sini. Bagi kemudahan lain pula, korang boleh guna bilik air dan juga tandas di belakang rumah panjang. Untuk sinki pula, korang ada dua pilihan. Sama ada korang boleh guna sinki dekat pondok ataupun sinki dekat belakang rumah panjang tadi. Jika korang camping kat sini, owner akan pasang lampu dekat rumah panjang tu untuk temani korang. So memang terang lah, tak ada masalah. Tong sampah juga disediakan bagi mengekalkan tahap kebersihan di kawasan ini. Dan yang paling best, korang boleh guna soket yang terdapat di luar bilik rumah panjang tadi secara percuma. Bagi korang yang plan nak BBQ kat tempat ni, memang ada BBQ pit. Tak kisahlah sama ada korang stay dekat rumah semidi ke, kat rumah panjang ke, ataupun korang camping, korang boleh je request dari owner. Bagi yang nak mandi air laut pula, pantai kat sini adalah landai. Bila waktu surut, korang boleh lihat sendiri macam mana keadaan pantai kat sini. Tiada batu, hanya pasir saja. Dan tempat yang paling bagus untuk berenang adalah di kawasan ini. Bagi mereka yang tak nak mandi air laut pula, korang boleh duduk dekat tembok ni. Sambil-sambil tu korang tengoklah family korang atau kawan korang mandi air laut. Sambil-sambil tu tengoklah view layan. Di kawasan pantai ni juga, korang boleh buat unggun api. Tiada masalah. Nak barbecue kat tepi pantai pun boleh. Angkut je barbecue pit tu. Untuk tahap keselamatan pula, jika korang menginap kat sini, owner pun akan bermalam dan tidur dekat bilik khas yang dekat dengan pintu pagar tu. Dan pintu pagar tu akan ditutup pada waktu malam. Jika korang ada apa-apa, korang boleh je contact owner tu. Bagi korang yang tak boleh berjauhan dari teknologi, kat sini line paling kuat adalah line Celcom. Kerana line Maxis pula dalam sekadar macam tu lah. Boleh WhatsApp, boleh tengok Facebook. Tapi kalau nak tengok YouTube tu ada slow lah, ada stuck sikit. Kalau yang lain tak pasti sebab kami orang semua Maxis dengan Celcom je kat sini. Bagi mereka yang tiba-tiba nak beli barang pula, kat sini ada kedai runcit yang terdekat. Tak jauh pun, sekitar 5 minit je dekat tepi jalan besar. Kat kedai tu serba lengkap. Korang boleh beli keropok, barang dapur ke, barang keperluan ke, air minuman, daging ataupun ikan untuk korang BBQ ataupun sayur. Lepas tu kalau yang nak minum bir pun ada juga. Macam kami orang beli satu kret sintau, harga pun RM83 saja. Untuk aktiviti kat sini pula, korang boleh memancing. Tak kisahlah korang nak pancing kat pantai ke, kat sungai yang berdekatan ke, ataupun kat laut. Tapi untuk kat laut tu korang kena maklum lah dengan owner, sebab nanti owner tu akan deal dengan orang kampung supaya bawa korang ke laut. Untuk korang yang minat masuk hutan pula, aktiviti seperti itu juga disediakan di sini. Tak kisahlah sama ada korang nak jaga trekking ataupun pergi hiking. Kalau korang pergi hiking tu, korang akan pergi ke salah satu waterfall yang terdapat di kawasan ini, iaitu Sempuan Bendengung. Tapi sebelum tu korang kena maklum dululah dengan owner, sebab owner tu akan arrange local guide untuk bawa korang ke tempat yang korang nak pergi tu. Bagi future plans pula, selepas aku tanya dengan owner, dia kata tempat ni dia akan buat satu swimming pool. Swimming pool ni memang akan jadi tarikan yang paling menarik lah untuk pengunjung yang datang ke sini. Lepas tu dia bercadang juga akan buat ATV ride. ATV ride ni kiranya kalau korang boring, bawa lah ATV tu jalan pergi pantai. Sebab kat sekitar pantai ni memang banyak tempat yang menarik untuk korang lihat. Selain dari itu, owner tu juga ada beritahu yang dia akan bina satu kafe kat sini. Buat masa ni memang tak adalah. Tapi jika korang sangat memerlukan servis catering, boleh je. Servis catering ni termasuk juga yang halal tau. Tak ada masalah. Satu lagi info, kat sini tak ada terima daily guest tau. Yang dibenarkan masuk ke kawasan ni cuma yang menginap di salah satu bilik di sini ataupun yang pergi camping. Bagi yang menginap di sini pula, korang tak boleh walk in je. Tak boleh datang lepas tu kata nak booking bilik. Kalau korang nak menginap kat sini, korang kena booking terlebih dahulu. Ini kerana sebelum korang daftar masuk ke dalam bilik,
owner tu terpaksa buat tugas-tugas housekeeping supaya anda dapat tidur dengan selesa. Jadi owner dan tim dia perlukan masa untuk buat kerja-kerja tersebut. Untuk tempahan dan sebarang persoalan, korang boleh hubungi Encik Edmund, iaitu owner kepada tempat ini, di talian seperti yang aku nyatakan di description. Akhir sekali, terima kasih kerana sudi menonton. Diharapkan video ini dapat memberi info yang berguna kepada korang dan semoga kita berjumpa lagi di tempat baru yang akan datang.